Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita nak buat kertas 1 untuk bab 45 dengan bab 6 lah. Jadi soalan nombor 1 ni cikgu tak cakap apalah sebab agak mudah. Kalau kamu baca pun kamu dah boleh agak jawapan dia. Yang penting kamu fokus pada perkataan meningkatkan aliran udara menyebabkan pengurangan tekanan. Kalau kita tengok meningkatkan aliran udara ni isi padu, bukan isi padu. Lajulah bertambah tapi tak ada pilihan penuli kat sini kan. Yang ada pilihan Boyle, pressure, Pascal dengan Archimedes. Jadi bila aliran udara meningkat, apa yang turut meningkat? Bila udara meningkat tentulah isi padu dia bertambah. Betul? Jadi kalau isi padu bertambah, kita buat ni. Isi padu bertambah. Berkurangan tekanan berkurang. Jadi P berkadar songsang dengan V, definitely hukum Boyle. Kan jawapan dia A. Okey. Jadi kamu kena ingat untuk nombor 2. Nombor 2 ni kita fokus pada perkataan suhu malar. Suhu malar. Okay, jadi suhu malar berada pada BC dengan DE. Tapi soalan minta fokus pada BC. So kita tengok kat BC. Sini. Kenapa walaupun haba dibekalkan suhu masih lagi malar? Jadi suhu malar kerana tenaga haba yang kita bagi ni kita nak putus ikatan. Okey, memutuskan ikatan. So jawapan dia C. Hati-hati kalau kita guna perkataan atasi, mengatasi, overcome, mengatasi ikatan. Yang ni kita kurang tepat lah. Kita bukan nak atasi, kita nak putuskan terus ikatan antara molekul. Okay, so pergi sebelah pula sekejap nak. Okay, V sama dengan luas, darat, tinggi. Okey, tiup kaca ni luas sentiasa samalah, maka kita malarkan luas. Maka sebenarnya isi padu adalah mewakili nilai ketinggian turus udara terperangkap. V adalah H. Maka ini kita kaitkan V dengan suhu. So V dengan T adalah adalah hukum Charles, iaitu V berkadar langsung dengan T. Formula dia V1 per T1 sama dengan V2 per T2. So kita pun masukkanlah V1 kita 10. Okey, 10 yang ni. T1 27 Celsius. Ingat, jangan lupa tukar kepada Kelvin. Untuk hukum gas mesti convert semua suhu kepada Kelvin. V2 kita dia bagi 12 kat sini. Okay, T2 kita tak tahu nak cari. Okay, kamu pun kira, kamu akan dapat jawapan dia nombor 3 adalah D, 87. Nombor 4. Okay, kopi dalam cawan kita biarkan menyejuk dalam udara. So menyejuk mesti suhu dia menurun. Yang B ni mana salah lah. Kita panggil kaedah eliminate. Kaedah tu singkir terus yang mana salah. Tak payah simpan. Sayang-sayang pergi simpan kan. Jangan. Kita buang terus. Jadi kalau dibiarkan menyejuk, suhu dia akan turun sehingga suhunya sama dengan persekitaran. Kita panggil keseimbangan terma. Yang paling tepat adalah jawapan C. Okey. Nombor pula dia ya. Sorry. Okey, sekejap. Cikgu tulis balik, dia hilang pula dah. Theta sama dengan berapa tadi? 17 sama 2, 19. Tolak L02. L100, 28. Tolak L02 darab 100 darjah Celsius. Okey, bila kamu kira, kamu akan dapat 65.4. Jawapan dia C. Nombor 6. Baca kat sini. Dia kata tekanan P1 210, suhu 33 T1. Selepas perjalanan yang jauh, suhu meningkat T2. Berapa tekanan P? Okay, P2 lah. Jadi P dengan T adalah hukum tekanan. Formula dia P1 per T1 sama dengan P2 per T2. So masukkan nilai 210. T1 kita 33. Cikgu dah beritahu tadi mesti tukar kepada unit Kelvin tambah dengan 273. P2 kita tak tahu. T2 57.
tambah 273. Maka nilai yang kita dapat adalah 226.5. Okey, tekan kalkulator, dapat jawapan dia C. Nah. Okey, kemudian 7 pula. Suatu gas berjisim tetap pada isi padu yang malar. Okey, dia habaq dah isi padu yang malar. Jadi kita sangat-sangat tahu isi padu malar adalah hukum tekanan. Okey, P1 dia adalah P T1 25. P2 2 P T2 tak tahu, nak cari sebiji macam tadi. Kita kira balik. P1 adalah P T1 25. 25 tambah 273 sama dengan P2. P2 adalah 2. P T2 kita nak cari. Okey, kamu akan dapat T2 berapa? Saya cek dalam kalkulator Sat. 596 Kelvin. Tapi pilihan kita semua dalam Celsius. So Kelvin tukar Celsius, tolak 273. Okey, bila cikgu tolak 96 tolak 273, kita dapat 323 Celsius. Yang ni jawapan dia D. 323 Celsius. Okey, seterusnya nombor 8. Masih lagi ada soalan pengiraan. Dekat sini sama macam soalan yang sebelum first yang cikgu terangkan tadi tu. Ini isi padu adalah nilai panjang turus udara terperangkap. V ni adalah nilai H lah. Okey. Dan yang berubah adalah suhu. Maka V dengan T, hukum Charles, ni formula dia. Kita pun masukkanlah. V1 kita 12. T1 25 Celsius. 25 tambah 273 sama dengan V2. Mana V2? V2. Oh, tak ada. V2 nak cari. Okey. T2 70. 70 tambah 273. Okey, kira-kira berapa kamu dapat? Dapat C lah, 13.8. Alright, nombor 9. Nombor 9 ini soalan apa ni? Masuk tuang. Okey, soalan campuran. Dia bagi air masuk. Okey, cikgu faham. Okey. Air ini 0.32 kg. Suhu dia 30 darjah Celsius. Dituang dalam gelas yang ada ais bersuhu kosong darjah Celsius. Okey. Ais. Soalan dia kata berapa jisim ais yang berlebur? Bila air yang bersuhu tinggi masuk dalam gelas yang ada ais bersuhu rendah, air itu akan membebaskan haba sebab suhu tinggi kan. Dan suhu dan haba tadi diserap oleh ais. Jadi haba dibebas oleh air sama dengan haba diserap oleh ais. Okey. Jadi haba dibebas sebab ada penurunan suhu dan dia akan turun suhu sehingga suhunya sama dengan suhu ais. Jadi 30 menjadi kosong. Kita pakai M theta lah sebab ada perubahan suhu. Haba diserap. Ais ni suhu dia tak naik. Okay, dia kekal pada suhu kosong. Dia serap haba daripada air 30 Celsius ni. So kita pakai formula M L pelakuran. Okay. M air 0.32 kg, C air 4200, theta air daripada 30 menjadi kosong. So 30 tolak kosong lah. Okay, M ais tak tahu berapa. Haba pendam tentu ais adalah 3.36 darab 10 kuasa 5. Okay, sekarang kamu selesaikan untuk mendapatkan nilai M.
Selepas kita kira, kita dapat M sama dengan 0.12. Betul? Okey, so jawapan dia C. Nombor 10. Okey, nombor 10 ni ada air pada suhu 30 dituang ke dalam gelas berisi ais. Suhu 30 tuang ke dalam gelas berisi ais, dan selepas ais itu melebur, keadaan dia jadi macam ni. Okey, yang mana adalah benar? Haba diserap oleh ais. Betul tak? Haba diserap oleh ais. Benda yang lebih sejuk menyerap haba, benda yang panas bebaskan haba. Betul lah kan? So A lah jawapan dia. Tak apa, tengok juga B. Suhu akhir lebih daripada 30. Oh tidak. Kerana ini campuran, suhunya mesti di antara 0 sehingga 30. Tak boleh lebih. Salah. Ais dilebur disebabkan oleh pembebasan haba ke persekitaran. Ais melebur sebab dia menyerap haba. Salah nah. Muatan haba tentu digunakan untuk memutus ikatan. Ingat, putus ikatan haba pendam. So 10 memang definitely jawapan dia A lah. Kita masuk kepada bab 5. Bab 5 bertajuk cahaya. Okey, nombor 1. Nombor 1 ni soalan melibatkan mikroskop. Okey. Jadi untuk mikroskop ni dia tanya antara syarat yang diperlukan oleh kedua-dua kanta untuk menghasilkan imej akhir yang besar, songsang dan maya. Yang mana? Yang ni tak ada buat apalah, kamu mesti kena hafal. Untuk mikroskop mestilah Fi besar Fo. Panjang fokus kanta mata melebihi panjang fokus kanta objek. Okey. So yang mana pilihan? Maksudnya yang C dengan D ni kita boleh buang lah. Kita eliminate siap-siap dah. Masalah tak tengok dah. Okey. Kemudian mestilah jarak di antara dua kanta untuk pelarasan normal itu mesti besar daripada Fi tambah Fo. So jawapan dia B. Kadang-kadang student selalu confuse mikroskop dengan teleskop. Mikroskop dengan teleskop. Ni mikroskop, ini teleskop. Kalau mikroskop Fi besar Fo. Kalau teleskop Fo besar Fi. Untuk pelarasan normal, kita panggil D lah, distance dia D sama besar daripada Fi tambah Fo. Tapi teleskop, pelarasan normal dia D, jarak dia mesti Fi tambah Fo. Ni kamu kena ingat. Okey, so nombor 1 jawapan dia B. Okey, nombor 2. Gerah mana mematuhi hukum pantulan? Okey, cikgu bagi tahu dah kat sini. Hukum pantulan menyatakan bahawa sudut tuju sama dengan sudut pantul. I sama dengan R. Okey, jadi yang mana sesuai untuk I sama dengan R? Cuba tengok. Sesuai tak A? 30 dengan 20? Mana boleh. Okay, D lah yang paling sesuai. Pada sudut R, I 30, R dia pun 30. I sama dengan R. Okay, nombor 2. Arah mana sinar itu bergerak daripada titik O? Dalam hal ini, dia bagi kat kita sudut genting 41. Sudut tuju yang masuk adalah 41. Ini bermaksud pada sudut genting, okey, berlaku apa? Apa jadi pada sudut genting ni? Kat nombor 3 ni. Okay. Jadi bila I sama dengan C, sudut biasan adalah 90 darjah. So jawapan dia adalah C. Kalau I besar daripada C, dia jadi pantulan dalam penuh. Sekarang ni I sama dengan C. So dia keluar dekat 90 darjah. Kalau tambah sikit I besar C, jadilah pantulan dalam penuh yang D ni. Okey? Nombor 4. Dibagi gambar rajah teleskop astronomi. Okey, dan dibagi panjang fokus kanta objek adalah Fo. Panjang fokus kanta mata Fi lah. Okay, dan panjang antara teleskop, kedua-dua teleskop ni, panjang tiub teleskop adalah L.
Yang mana pelarasan normal? Cikgu dah sebut tadi, untuk teleskop L mesti sama dengan FO tambah FE. Kita panggil pelarasan normal. Okey? Dah. Ya, saya masuk kelas, Kak. Tunggu Sakna. Okey. Baik. Okey, sorry. Cikgu nak masuk kelas pula. Kemudian nombor 6 kat sini tentang cermin satah. Okey, cermin satah ni kamu tahulah, ini adalah fenomena pantulan. Jadi dia kata pada kedudukan mana imej paku tekan dilihat oleh pemerhati tersebut. Okay, daripada I sama dengan R, sudut tuju sama dengan sudut bias. Dan juga kamu kena tahu untuk cermin satah, jarak objek sama dengan jarak imej. Okay, yang paling sesuai tentulah D. Okay, kalau cikgu lukis pun boleh. Cikgu lukiskan normal kat sini. Ambil satu sinar straight kat sini. Okay, ukur sudutnya berapa. Maka dia terpantul masuk ke dalam mata. Sudut ini mesti sama dengan sudut ni dan kita drag. Okay, sebenarnya dia berada pada titik D. Ini ciri-ciri cermin satah, boleh baca kat sini. So yang ini jawapan dia D. Nombor 7, apakah indeks biasan kaca tersebut? Kita pakai hukum Snell, iaitu N sama dengan sin I bahagi sin R. Jadi kalau dari sini yang paling sesuai yang mana? Jawapan dia adalah C. Sin A bahagi sin D. Apa cikgu mengarut ni? Sin A bahagi sin B lah. A lah jawapan dia. Minta maaf, kalut lah. Hai. Okay, jawapan dia A. Sin A bahagi sin B. So, hukum Snell menyatakan bahawa indeks biasan sama dengan sin sudut tuju bahagi sin sudut bias. So, jawapan dia A. Nombor 8. Okey, sama jugalah konsep dengan soalan nombor 5 kot. Tak silap cikgu. Sama juga. Kalau N indeks biasan tinggi, ketumpatan tinggi, ingat formula KL dekat, LK jauh, kurang lebih dekat, lebih kurang jauh. So, nombor 8 jawapan dia C. Okey. Nombor 9. Ini adalah teleskop. Teleskop lagi. Famous lah teleskop ni. Formula apa nak pakai ni? Dia bagi kuasa kanta. Sekanta adalah 10 diopter. Okay, jadi formula kita P sama dengan 1 per F. P sama dengan 1 per F. Okay, P kita 10 diopter. Kita boleh cari berapa nilai F. F sama dengan 10 cm. Okay lah, 10 cm. Jadi F 10 cm ni FE ke FO? Tentulah FE, kuasa kanta mata kan dia bagi ni. Jadi E lah. PE ni pun FE. Jadi kalau FE 10 cm, jarak antara 25, tinggallah 15 cm. 15 tambah 10 dapat 25 balik. Jadi apakah pembesaran linear? Oh, nak cari pembesaran pula. Formula pembesaran linear untuk teleskop M sama dengan FO bahagi FE. FO kita tadi berapa? 15. FE kita 10. 15 bahagi 10, 1.5. So, jawapan kita adalah A. So, ada 3 formula yang terlibat. 1 formula, 2 formula, 3 formula. Sampai 3 formula terlibat nak cari pembesaran. Okey. Dan last kali nombor 10, masih lagi teleskop. Okey, dia bagi 2 kanta. Panjang fokus 5, panjang fokus 50. Tadi cikgu dah habaq, cikgu tak ingat soalan berapa dah. Untuk teleskop FO mesti besar daripada FE. Okey. Jadi kita tengok yang mana kesesuaian dia, dan panjang antara 2 kanta mesti FO tambah FE. Jadi kat sini kalau kamu tengok 50 ai FO sama dengan FE. Salah. Yang ini P
P ni kanta objek. FO pula kecil daripada FE untuk B. Salah. C macam betul dah. FO besar FE. Tapi jarak R, iaitu jarak di antara dua kanta, besar 45. Sepatutnya FO tambah FE kan. Salah. Maka D yang terbaik. Jawapan kamu terbaik adalah D. Okey. So, kita dah habis dengan bab 5, cahaya. Kita masuk bab 6. Tajuk dia adalah gelombang. Okey, bab 6 ini adalah tingkatan 5, bab 1 lah kalau ikutlah. Okey. Bunyi yang dihasil oleh ambulans berfrekuensi rendah. Jadi, bunyi yang berfrekuensi rendah daripada formula V sama dengan F lambda. Okey, frekuensi rendah, panjang gelombang yang tinggi sebab F dengan lambda berkadar songsang. Bunyi yang panjang gelombang tinggi. Nah, benda yang panjang gelombang tinggi ni bermaksud dia mudah dibelaukan. Okey, mudah dibelaukan. So nombor 2. Nombor 2 kita nak cari frekuensi gelombang bunyi di mana halaju diberi 330. 15 ni apa? Sebenarnya dia nak bagi panjang gelombang, tapi dia bagi jarak antara mampatan kepada mampatan berikutnya ada 1, ada 2, ada 3 jarak. Maka lambda kita 15 bahagi 3. 5 meter. Okey. So pakai formula V sama dengan F lambda. V330 daripada soalan. F kita nak cari lambda 5. Sekejap, cikgu tukar kalkulator sekejap. 0 bahagi 5. So jawapan kita 66 Hz. Okey, nombor 3. Nombor 3, air merambat daripada kawasan X ke kawasan Y. Okey, kalau air merambat daripada kawasan X ke kawasan Y, cikgu tengok kat sini, panjang gelombang X panjang, panjang gelombang Y pendek. Ini bermaksud air merambat dalam kawasan yang berbeza kedalaman. Fenomena pembiasan. Okey, untuk pembiasan, ingat F adalah malar. Okey, F malar. Maka formula kita V sama dengan F lambda. F sama dengan V per lambda. So F malar, maka V kawasan X per lambda kawasan X sama dengan V kawasan Y bahagi lambda kawasan Y. Daripada formula kat atas ni. Okey, masukkan nilai Vx 18. Lambda X. Okey, lambda X 9 cm ni ada 1, ada 2, ada 3. So 9 bahagi 3 dapat 3 lah. Sini kan. Lambda ada 3. Vy kita nak cari lambda Y. Ada 1, ada 2, ada 3 dalam 6 cm. So 6 bahagi 3 dapat 2. Okey, kira dapat, bila kamu kira Vy kamu akan dapat 12. Okey. Nombor 4. Nombor 4 masih lagi kawasan daripada kawasan X ke kawasan Y, panjang gelombang tak sama. Ini fenomena pembiasan juga. Perbandingan yang mana betul bagi laju gelombang dan kedalaman air di kawasan X dan Y. Okey, X ini panjang gelombang lebih panjang. V sama dengan F lambda. Jadi V dengan lambda berkadar langsung. Jadi kalau X lambda X panjang, V pun panjanglah, besarlah. Maksud cikgu lajulah. Okey, lajulah. Y ini lambda dia pendek. Macam cikgu tu pendek tau, jarak ni. Muka gelombang ni jarak dia pendek, maka dia punya lambda dia pendek, maka hal laju dia pun rendah. So yang mana sesuai? Kedalaman X panjang daripada kedalaman tempat yang dalam, panjang gelombangnya lebih panjang, hal laju pun lebih besar. So nampaknya macam A lah yang paling tepat. Okey, nombor 5. Nombor 5 dah bagi idea dah kat tepi ni. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Sila hafal. Ini kita panggil spektrum cahaya.
Okey. Jadi formula yang kita akan pakai ini adalah fenomena interference. Lambda sama dengan AX per D. Okey. So dari sini yang dibagi gambar rajah X, Y, Z ni gambar apa? Ini adalah corak interference untuk cahaya monokromatik. Apa maksud mono? Mono ni satu. Satu apa? Satu panjang gelombang sahaja. Atau untuk cahaya, satu warna sahaja. Sumber yang dihasilkan oleh satu warna sahaja ataupun satu panjang gelombang yang sama tu bermaksud frekuensi dia samalah. Macam tu maksud dia. Jadi, daripada formula ini, lambda sama dengan AX per D. Ini jarak X, jarak pinggir cerah dan gelap berturutan. Okey. Cikgu tengok X untuk X ni. X ni jarak antara pinggir gelap berturutan untuk sumber cahaya X paling panjang, diikuti dengan Y, diikuti dengan Z. Dan X adalah berkadar langsung dengan lambda. Okey, lambda dengan X berkadar langsung. Ini bermaksud pada X yang lebih panjang, lambdanya lebih panjang. So kita pun susun tengok warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu ni, yang mana yang paling panjang kat sini? Merah kan? Okay, jadi X ini berkemungkinan besar adalah merah. Pilihan yang lain dia bagi kuning dengan biru. Okay, kuning duduk tengah-tengah, biru duduk ni. Kuning lagi panjang dari biru. Jadi Y ni mesti kuning. Z ini adalah biru. So, yang mana yang bersesuaian? Nombor 5, merah, kuning, biru. Merah, kuning, biru, C. So, jawapan dia adalah C. Nombor 6, eksperimen interference. Panggil eksperimen dua celah yang ni lah. Okay, kita guna cahaya hijau dengan panjang gelombangnya 5⁻⁻⁷ lambda. Jarak antara dua jalur cerah ini adalah X. Okay, dan kita ulang pula menggunakan cahaya L. Jarak antara dua celah tu X ini menjadi 0.8. Ni X untuk cahaya L, ini X untuk cahaya hijau. H lah, cikgu buat H lah. Okey. Formula kita lambda sama dengan AX per D. Yang lain kita malarkan. Okey, D kita malar, A pun kita malar. Okey, susun balik. Lambda sama dengan AX per D, maka lambda ni X cikgu buat turun lah, buat turun bawah lah, per X sama dengan AD, di mana AD adalah satu pemalar. Ini bermaksud lambda hijau bahagi, kenapa cikgu buat lambda ni? X, X hijau sama dengan lambda cahaya L bahagi XL. Okay. Lambda hijau masuk 5⁻⁻⁷ X hijau 0.40 milimeter. Sebaik-baiknya kamu tukarlah kepada unit SI nya meter, sebab atas pun meter. Tukar -3 sebab mili. Lambda L kita tak tahu. XL 0.48 darab 10⁻3. Okey, Sat nak ambil kalkulator, tekan. Dapat lambda L, dapat D. Okey. Nombor 7. Jika nampak ini adalah perubahan pada kedalaman, tentulah fenomena pembiasan. Okey, semasa dia menghampiri pantai, okey, kedalaman dia berkurang, okey, menyebabkan definitely kelajuan berkurang, panjang gelombang berkurang, frekuensi untuk pembiasan mesti tetap. So, cikgu buang siap-siap dah yang ni. Cikgu ambil yang tetap je, baru cikgu tengok balik. Okey, velocity dia, laju dia berkurang, panjang gelombang pun berkurang. B lah yang paling tepat. Okey, nombor 8. Pun pembiasan juga. Tengok gambar pun tahu dah kan. Pembiasan yang ni.
Yang mana dia merambat daripada kawasan dalam pergi cetek. Beza dalam dengan cetek. Dalam, panjang gelombang dia panjang, hal laju dia pun besar. Cetek, panjang gelombang dia kecil, hal laju pun berkurang. Tengok gambar. Kalau C ni nampak tak berubah pun. Panjang ini, okey, ni sama je lebih kurang dengan yang ni kan. Tak berubah. Salah lah. Okey, untuk D, kita nampak daripada dalam pergi cetek. Ni daripada cetek ke dalam ni sebab pendek pergi panjang. Buang juga. Okey, A dengan B. B pun nampak ni pendek ni. Pendek ni patutnya berada pada kawasan cetek, sedangkan dia dalam ke cetek. Ni cetek ke dalam. Salah. So tinggallah pilihan kita adalah A. A lah yang paling tepat. Panjang gelombang dia panjang dekat kawasan dalam, bergerak ke kawasan cetek, panjang gelombang berkurang. Okay, jarak muka gelombang ke muka gelombang ni adalah rendah. So panjang gelombang dia rendah lah. Okey, nombor 9. Bunyi didengar dari jauh. Bunyi dengar jauh ni dalam kata lain kuat lah. Okey. Kuat dikaitkan dengan apa? Kuat dikaitkan dengan amplitude. Kalau dikata nyaring, sama. Kuat tu nyaring, sama. Tapi kalau dikata langsing, langsing dikaitkan dengan frekuensi. Kalau amplitude, kita hanya tengok pada ketinggian. Tinggi gelombang lah. Okay, yang mana tinggi dia tinggi? Yang mana tinggi dia tinggi? Okey. A ni memang dia tinggi tapi dia rapat. Rapat ni pasal frekuensi pun tinggi. Dia tak cerita pasal frekuensi pun kan. Dia kata bunyi didengar dari jauh, bunyi yang kuat, bunyi yang nyaring. So kalau yang rendah, ni nampak rendah kan? Memang tak lah. Tak ambil kira dah yang rendah ni. Yang rendah ni bermaksud bunyi tu perlahan. Kita fokus pada bunyi yang kuat, iaitu A dengan B. Tapi A ni pun langsing sekali ni sebab dia rapat-rapat, frekuensi dia tinggi. Maka kita ambil B. Kita hanya nak fokus pada kekuatan yang tinggi, nyaring. So amplitude yang tinggi sahaja, sesuainya B. Soalan terakhir adalah soalan melibatkan pantulan ataupun gema. Gema ni adalah fenomena pantulan gelombang bunyi. Okey, dari sini dia kata macam ni, budak ni menjerit. Lepas tu dia dengar dua bunyi kembali. Betul lah, gema kan? Berlaku daripada dinding A dengan dinding B. Bunyi mana dia dengar dulu? A ke B yang dia dengar dulu? Tentulah A, sebab A ni jarak dia agak, kalau kita tengok gambar kat sini lah, jarak dia kecil, bermaksud dia dengar bunyi A dipantulkan dulu, baru bunyi daripada wall B, dinding B. Okay, formula pantulan bunyi V sama dengan 2D per T. Ingatlah formula ni. Kenapa 2? Sebab bila dia pantul, dia pergi dan dia balik pada 2 kali jarak, kan? Okay, jadi V sama dengan 2D per T. Dia kata lagi, selemasa adalah 1 saat. Maksudnya selemasa dia dengar 1 saat. T pertama tolak T kedua. Sama dengan 1 saat. Senang cerita macam tu. Okay. Cikgu susun balik formula kat atas ni. Dalam D, dalam T lah. T sama dengan 2D per V. Betul? Jadi cikgu nak tolak T1 tolak T2 sama dengan 1 saat. T1 jarak daripada tempat yang pertama lah. Okey. Jadi 2D. Distance dia berapa untuk wall B ni? Cikgu tak tahu. So, cikgu buat D saja. Okey. V dia berapa? 330. T2. T2 sama dengan 2D per V. 2 darab D. D dia bagi 330. V pun 330. Sama dengan 1. Okay, kita pun kira. Berapa hampa dapat? Hampa akan dapat D sama dengan 495 meter. Mana? C jawapan dia. Okay. So harap-harap cikgu tak laju sangat. Okay, cikgu kejar masa sama ni nak merakam ni. Okay.
Dan kalau ada masalah, boleh tanya pada guru kamu lah, guru fizik kamu lah. Nah, harap-harap membantu kamu dalam menjawab soalan kertas 1. Okey? Jadi jumpa lagi. Terima kasih kerana mendengar.